Ni kita sedang cerita tentang pelbagai versi dalam Bible orang-orang Kristian itu tentang Nabi Isa ni disalib. Dah kerana orang Nasrani percaya Nabi Isa ni disalib dulu. Jadi kalau baca dalam Bible mereka pun sebagaimana mereka percaya, itulah yang ditulis dalam Bible mereka. Tetapi kita sedang bahaskan, kalaupun ditulis dalam Bible itu, dia versi ataupun cerita tu dia tak satu jenis cerita saja. Ada cerita Nabi Isa memang nak disalib. Ada versi Nabi Isa tak nak disalib. Ada versi Nabi Isa ni bukan nak disalib sangat, tapi sebab dah tak boleh nak lari lagi dah. Maka dia putus asa dah, salib pun salib lah. Maka kita kongsikan juga versi yang cerita tentang Nabi Isa ni putus asa dah daripada nak selamat, akhirnya ikut pandai lah, nak salib pun salib lah. Jadi apa yang sedang kita nak beritahu dalam pengajian kita ni, versi dalam Bible tu sendiri tak sekata. Kadang macam Nabi Isa hendak disalib. Kadang macam baginda lari, tak nak disalib. Jadi ni yang kita nak cerita kebatilan tu. Ya, kitab suci mereka, kebatilan ajaran-ajaran dan kepercayaan mereka. Ni muka surat 23. Kalau tengok atas tu ya, saya baca bahkan putus asa. Maknanya bukan dia nak disalib, sebenarnya dia dah tak boleh nak buat apa lagi, putus asa dah. Nak salib pun salib lah, seolah-olah begitu. Saya bacakan. Sebenarnya apa yang telah dinyatakan di dalam perjanjian baru, Bible ni bila sebut perjanjian baru, dia yang ditulis dalam bahasa Greek tu. Kerana Bible tu kalau tuan-tuan pergi ke hotel lah contohnya, buka laci dia tulis, kita jumpa Holy Bible. Holy Bible tu sendiri Kak Norehan, dia terbahagi pada dua bahagian. Bahagian perjanjian lama dengan bahagian perjanjian baru. Jadi makna kata kalau sebut Bible tu Ustaz Wali, Holy Bible, dia bukan semata-mata kitab Bible saja. Sebab dia ada perjanjian lama juga. Perjanjian baru ada, perjanjian lama ada. Maknanya saya buat contoh ya. Kalaulah ni Bible nak buat contoh, nak bagi jemaah kita faham je. Ni saya tunjuk di skrin. Kalau ni Bible, dia bahagi dua gini. Hak depan ni perjanjian lama. Hak belakang ni perjanjian baru. Cuba tengok Bible tu kalau kita kebetulan bercuti outstation di hotel, tengok tak apa pegang. Bukan kata tak boleh pegang, boleh untuk kita tengok hak kita belajar. Dia ada perjanjian lama separuh, perjanjian baru separuh. Ditulislah perjanjian lama, Old Testament. Hak bahagian perjanjian baru ditulis perjanjian baru, in English New Testament. Jadi hak New Testament, perjanjian baru ni Bible. Perjanjian lama ni ialah Taurat. Sebenarnya Ustaz Wali, dalam Bible tu sebiji tu ada Taurat, ada Zabur, ada Bible. Tu yang dipaham, diyakini oleh orang Kristian. Jadi dalam perjanjian baru, maknanya separuh hak nombor 2 ni, hak depan ni perjanjian lama kan, kita dah sebut tadi. Kalau buka nanti jumpa perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ni, dia adalah satu surah lah. Nak beri faham mudah, kita guna perkataan surah lah. Supaya faham mudah. Jadi dalam perjanjian baru, dalam surah Lukas, Lukas bab 23 noktah bertindih ayat 46. Jadi Lukas tu nama surah, bab tu 23 depan tu bab, hak belakang baru ayat. Kita Quran kita lain, kalau ayat satu je. Ayat satu je. Dan juga dalam perjanjian baru lagi, dalam surah Yohanes. Dalam surah Lukas ada, dalam surah Yohanes pun ada, bab 19 ayat 28, 29, 30. Dan ayat-ayat ni menunjukkan bukti je lah Nabi Isa ni tak nak disalib. Tapi sebenarnya dia dah putus asa dah. Lari-lari kena tangkap juga.
Siapa atas tiang salib minta tolong dengan bapanya, dah kata dia anak Tuhan kan? Minta tolong dengan ayahnya yang juga Tuhan tu. Tak ditolong. Akhirnya, tak apalah nak salib saya. Dibunuh Nabi Isa atas tiang salib. Jadi, dia tunjuk dalam versi perjanjian baru yang kita nak baca ni, Lukas bab 23 ayat 46 dan Yohanes bab 19 ayat 18, 19, 20, 28, 29, 30. Dia kata apa dia? Dia kata ayat-ayat ni lah yang menceritakan tentang Isa putus asa. Sebab Jesus, yakni Isa. Dan dalam bahasa Inggeris, Jesus lah. Dalam bahasa Arab, Isa. Jesus telah berusaha melarikan diri dari tangkapan tentera Rom. Dan orang-orang Yahudi selama dalam hidup dia, dia lari. Dalam Bible cerita begitu, lari, tak nak ditangkap. Tiba-tiba ayah dia di syurga, yakni Tuhan lah. Allah dalam syurga sana, ayah Nabi Isa tu, kerana orang Kristian percaya begitu, tak tolong anaknya lepas diri. Buktinya tak tolong apa dia bukti dekat Norehan? Kena tangkap Nabi Isa itu disalib mengikut kepercayaan orang Kristian. Jadi bila dah banyak kali lagi, akhirnya minta tolong dengan ayah pun tak kabulkan hajat dia nak lari supaya tak ditangkap oleh tentera Rom. Tak dikabul Tuhan. Akhirnya kena tangkap. Menurut keyakinan orang Kristian, maka ni buktinya Nabi Isa putus asa dah. Biarlah. Aku kena tangkap dan salib pun salib lah. Ya. Bahkan jika kita perhatikan kalimah, ya Bapa, aku serahkan dirimu ke dalam tanganmu, dia menunjukkan ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang meminta tolong, dah kan orang kata Nabi Isa tu Tuhan. Okey. Kedua, Tuhan yang diminta tolong. Maknanya Nabi Isa atas tiang salib dia panggil wahai ayahku. Jadi kalau betul dia Tuhan, makna ada Tuhan yang minta tolong dan ada Tuhan yang diminta tolong, yakni Allah. Sedangkan mereka kata Tuhan tu satu saja. Bukan tiga. Tiga dalam satu tu maksud satu. Kita kata tak. Kalau satu saja, kenapa ada Tuhan yang meminta tolong dan ada Tuhan yang diminta tolong? Ini dia. Ya, bukannya satu, ya ada dua Tuhan. Bukan satu, seperti yang didakwa oleh orang-orang Kristian. Pertama, anak Tuhan yang mati di tiang salib, Nabi Isa lah. Dan yang kedua, Tuhan Bapa yang tidak mati bersama anaknya. Waktu Nabi Isa mati atas tiang salib, ayah dia, Allah, mati juga ke? Jawabnya tak matilah Kak Norehan. Tapi kalau tak mati, ada dua lah Tuhan. Satu hak mati, satu hak hidup. Sedangkan awak beritahu kami, Trinity tu tiga dalam satu tu bukan Tuhan tu tiga tapi satu. Kalau satu, macam mana boleh jadi ada Tuhan mati, ada Tuhan tak mati? Itu dia. Ni kita kira bila kita dialog dengan orang Kristian ni secara logik Kak Norehan. Kita nak berdialog secara logik akal. Dan kalau awak kata Tuhan tu satu, tidakkah Nabi Isa tahu awak percaya dia mati atas tiang salib kan? Ya. Dan Nabi Isa ni siapa? Tuhan kan? Ya, dia Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, pertama, dia mati. Ayahnya atas langit sana Allah tak mati. Makna ada dua Tuhan. Satu Tuhan mati, satu Tuhan tak mati. Satu. Kedua, kalau dia ni mati dan ayah dia atas syurga sana tak mati, makna ada kita kata benda ni lemah dah dia kerana dia mati, Tuhan ayahnya tak mati. Jadi Tuhan pula boleh mati. Sebab tu saya kata sebenarnya dialog dengan orang Kristian ni tidak payah. Kalau kita faham sedikit sebanyak apa dia percaya. Dan kita baca sikit sebanyak tak payah banyak. Apa yang dia pegang melalui Bible yang tuan-tuan pergi hotel tu bukalah ada Holy Bible. Cubalah ambil baca. Tengok-tengok je. Sebab setengah orang kita tak berani pegang Ustaz. Oh, dia tak ada lagi sejarah orang pegang Bible jadi murtad. Tak ada. Melainkan orang tak tahu apa itu yang murtad. Bila kita baca satu benda, kita jadi tahu. Bila jadi tahu, tak murtad lah kita.
Dulu Kak Norehan, Kak Fatimah Hanim, saya nak sebut nama seorang-seorang ni. Kalau sebut Kak Norehan saja, orang lain kecil hati tu. Saya sebut nama ya. Berapa ramai hari ni Ustaz Wali, ramai tu. Hakim, Abdul Aziz bin Hamid, Faridatun, Fatimah Hanim. Maaf saya tak sebut nama kakak ke makcik ni, tak tahu ni. Alizah, Kamisah Alias, Khairiyah, Kamisah, Latifah Majid, Nur Aini Abdul Latif, Norehan binti Roslan, Nur Hayati, Salina, Siti Zahra Sukaimi, Zuriada Abu Bakar. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Jadi, kalau kita baca Bible tu untuk pengetahuan saja, maka kita dapat tahulah, oh, ini yang dia percaya. Takkanlah begini ajaran daripada Tuhan. Jadi kita dapat satu ilmu, ilmu tu menjadinya pendinding kita untuk tahu hak ni salah ni jangan ikut. Sebab tu saya kata tadi, tidak pernah ada sejarah orang baca Bible jadi murtad. Sebab bila kita timba ilmu, kita boleh kenal hak mana betul, mana salah, mana benar, mana yang batil. Dulu ingat ke tidak? Kita baca WhatsApp yang viral lah tentang ada air mineral dicampur dengan holy water tu dalam WhatsApp. Lama dah tu. Selalu recycle WhatsApp ni masuk dalam mesej kita. Kita pun baca. Kerana kita tak tahu, kita percaya. Apa dia kata? Dalam air mineral ni, orang dah letak dah air holy water. Antaranya ada 4 je nama air mineral yang jangan minum. Dia kata kalau minum, murtadlah kita sebab holy water sebenarnya air mineral tu. Ada pernah dapat ya WhatsApp tu? Dapat. Dah kita hak tak tahu kerja forward saja, biar betul tak betul. Ini mustahak kita belajar ni. Jadi holy water ni kita nak takut apa? Sebab pertama, holy water ni yang kita jadi takut sebab kita tak tahu dan kita percaya WhatsApp tu. Holy water ni apa ni Kak Fatimah Hanim, Kak Kamisah, saya cerita ya. Dia air mineral biasa saja. Air mineral biasa saja. Dia buat dengan cara, dia ambil air mineral, dia campur sedikit minyak zaitun, dia campur sedikit garam, kemudian dia jampilah, dia baca jampi serapah ayat-ayat Bible tu. Nabi akim lahim ni khari akhihim kamuqawina tati. Dia baca ayat-ayat Bible tu. Kemudian air holy water ni sebenarnya adalah air suci bagi orang Kristian dan dia tidak beri kepada orang bukan Kristian. Cuba ingat tu. Tengok bila belajar pagi ni kan tahu dah tu. Oh, rupanya holy water ni hanya untuk orang Kristian Ustaz ya. Dia tak beri orang-orang bukan Kristian minum. Tak beri. Air suci mereka tu. Jadi kalau orang kata terminum air holy water, tak betul sangatlah. Tak betul. Kalau ada juga orang minum, kita dengar cerita konongnya tak boleh mengucap. Ini bukan air holy water, bukan. Ini boleh jadi air sihir. Tapi holy water kalau sebut holy water, bukan. Bukan. Ingredients of holy water salin lah. Payah nak dapat ilmu sebegini. Nak beritahu apa dia? Siapa nak cerita kandungan holy water tu? Salin. Kemudian viral panjangkan pada kawan-kawan. Air mineral biasa. Campur sedikit minyak zaitun. Campur sedikit garam. Kemudian dibaca ayat-ayat Bible. Kemudian diberi hanya untuk orang Kristian saja. Sebab air suci. Holy water. Jadi macam kita air zam-zam kita tu air suci lah. Takkanlah kita beri merata-rata. Kalau orang bukan Islam pun kita beri tak. Ustaz kata orang bukan Islam. Jiran sebelah rumah mari melawat kita balik Mekah pun berat hati kita nak bagi air zam-zam. Kerana zaman dulu kan payah. Payah nak dapat air zam-zam dulu. Saya ingat masa kecil dulu. Kita minum setegak seorang tak apa dah. Gelas kecil orang balik Mekah. Sekarang tuan pergi warta tu. Kita di Bangi ni warta air zam-zam jual. Kat mana lagi? Banyaklah tuan, mudah sekali. Nah, baik. Ini kita kata banyak benda yang kadang kita tak tahu sebab kita bimbang tak bertempat. Air holy water bimbang campur dengan air-air biasa.
Kalau dia campur kita terminum pun tak ada apa-apa mudarat pun sebab dia bahan dia bersih. Cuma air itu hanya untuk orang Kristian. Kemudian versi satu lagi tidak rela disalib. Okay, saya baca. Kali ini kita perhatikan pula bagaimanakah dua ayat ini menjelaskan kepada kita akan keengganan Yesus untuk disalib. Balik sekarang cuba baca. Kalau ada Bible Melayu tu, cuba perhati. Dalam perjanjian baru, Matius, surah Matius, ataupun in English, Matthew. Bab 27 ayat 45 hingga 50. Dia kata apa dia? Pada tengah hari selama 3 jam, seluruh negeri itu menjadi gelap. Pada pukul 3 petang, Yesus berseru dengan suara yang sangat lantang. Waktu nak mati dah ni. Ni versi orang Kristian percaya. Kita baca dulu. Dia kata Nabi Isa nak mati dah pukul 3 petang. Tiba-tiba orang dengar daripada atas tiang salib, dia menjerit. Dia kata apa dia? Eli, Eli, lama syabaqtani. Eli, Eli ni ialah L. L menunjukkan panggilan orang Yahudi kepada Tuhan. Orang Yahudi ni dia tak panggil Tuhan tu Allah. Dia panggil L. Jadi ya tu yang menjadikan Eli. Asalnya L-E-L. Tambah I belakang menjadikan Eli. Ia daripada L-E-L-L tu panggilan kepada Tuhan dalam bahasa Yahudi. Tapi bila nak menyebutkan Tuhan tu Tuhan saya, dia akan jadi E. Eli. Jadi I di belakang tu kita panggil mine. Menunjukkan hak kita. Contoh kita kata my sayyarati. Apa ni sayyarati? Yang ni kereta saya. Khatibati, tunang saya. Zaujati, isteri saya. Baiti, rumah saya. Jadi bila sebut Eli, L tu nama Tuhan. Tapi nak menunjukkan Tuhan saya, dia jadi kena tambah I. Eli. Dipanggil mine. Idhafi. Eli. Jadi dia kata Nabi Isa ni pernah menjerit pada atas tiang salib. Eli. Lama sabaqtani. Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini yang menunjukkan bukan Nabi Isa disalib. Sebab kalau Nabi Isa disalib, dan dia kan anak Tuhan. Dan dia juga Tuhan. Takkanlah Tuhan disalib. Takkanlah Tuhan boleh mati atas tiang salib. Ini logiknya kalau kita berbincang lah dengan orang-orang Nasrani. Dengan orang Nasrani. Baik. Teruskan. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, muka surat berapa dalam buku Ustaz? Muka surat hari ni 23. 23. Tapi masuk kita dah lambat. mula 24 dah. Terima kasih. Sama. Baik. Kita masuk muka surat 24 dah ya. Muka surat baru. Jadi Nabi Isa kata gini, Eli, Eli, lama syabaqtani, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi perkataan Eli, Eli, lama syabaqtani ini, pendengar sekalian, bahasa Yahudi. Dia bukan bahasa Arab tu. Eli, Eli, lama syabaqtani, itu bahasa Yahudi. Bukan bahasa Arab. Dia bunyi dekat-dekat Arab. Dan Nabi Isa ni, dia tak akan bercakap Arab. Dia bercakap bahasa Yahudi sebab dia bukan Arab tapi dia Yahudi. Jadi Nabi Isa ni dia tak akan bercakap Arab. Dia bercakap Yahudi sebab dia memang orang Yahudi. Maknya Maryam pun wanita Yahudi. Jadi, tu yang timbul sikit lah kan pertembungan pendapat baru ni. Dalam isu berlaku dalam negara kita ni, pengetahuan berlaku ni bila kita belajar ni. Apa dia isu dalam negara? Sejak 2009 sampai 2023 tak selesai timbul lagi. Dan saya terlibat secara khusus isu ini. Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang Kristian Katolik di negara kita. Dia orang minta kerajaan Malaysia nak guna kalimah Allah dalam ritual ibadat mereka.
Lagi dalam surat khabar, mereka pun dia nak guna Allah, A-L-L-A-H. Yang surat khabar ni keluar setiap minggu tau. Nama surat khabar ni Herald the Catholic Weekly. Herald the Catholic Weekly. Jadi Herald the Catholic Weekly ni dia keluar secara mingguan, weekly, dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu kita, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina. Yang peliknya mereka nak guna Allah hanya dalam surat khabar Herald the Catholic Weekly versi bahasa Melayu saja. Itu yang pelik. Itu sangat pelik. Kenapa nak guna hak Melayu saja? Jadi isu ni menjadi polemik di negara sampai samang menyamang di mahkamah. Di mahkamah. Jadi, ibu bapa sekalian, bila isu ni berlaku, saya terlibat lebih kurang 4 kali persidangan meja bulat. 4 kali persidangan meja bulat melibatkan berkumpul sesama kita Muslim scholars dan kemudian kerajaan minta, kebetulan saya 2 orang, saya dan Dr. Muhammad bin Usman Al-Muhammadi, anak Dr. Usman Muhammadi almarhum lah. Jadi saya dengan Dr. Muhammad ni dipilih pula untuk wakil kepada kita orang Islam berkumpul dengan non-Muslim scholars waktu itu. Di mana Le Meridian kita untuk dengar hujah mereka. Jadi dalam persidangan tu saya tanya. Saya kata, kenapa nak guna Allah sangat ni? Sedangkan original language bagi penulisan Bible yang merangkumi Old Testament and New Testament, dia bukan bahasa Arab. Allah memang bahasa Arab. Original language bagi penulisan Old Testament ialah dalam bahasa Hebrew ataupun Aramaic. Ini bahasa Yahudi. Manakala original language bagi penulisan New Testament ialah Greek language. Jadi dalam bahasa Yahudi dan bahasa Greek, kalimah Allah ni tak ada. Dengar baik-baik tu, Allah, A-L-L-A-H. Tak ada. Sebab tu Yahudi bila dia panggil Tuhan ni tak panggil Allah, dia panggil L. L. Itu yang kita dengar nama-nama orang Yahudi Bani Israel. Israel, L-E-L-L. Daniel. L. Jadi L tu adalah satu panggilan yang merujuk kepada Tuhan dalam bahasa Yahudi. Mereka tak panggil Allah. Mereka panggil Tuhan ni, ibu bapa sekalian, dengan 5 perkataan je dalam bahasa Yahudi. Pertama El, kedua Adonai, ketiga Eloh, keempat Elohim, kelima Yahweh. Kelima Yahweh. Cuba salin dulu tu. Saya beri masa salin ilmu ni. Orang Yahudi bila dia panggil Tuhan, dia panggil dengan 5 perkataan. Salin. Cuba salin. Salin tu, siapa-siapa tak salin, tak norehan, kita piaklah mereka ni. Kita piak rotan. Baik. Pertama, dalam bahasa Yahudi, bila panggil Tuhan, dia akan panggil dengan L. E-L. L. Kedua, Eloh. E-L-O-H. Eloh. Bukan Allah, Eloh. Lain tu, Eloh dengan Allah. Lain Eloh dengan Allah. Ketiga, Elohim. Saya aja ya. E-L-O-H-I-M. Elohim. Jadi Elohim. Keempat, Yahweh. Eja lah macam mana pun Kak Norehan asal bunyi Yahweh. Yahweh dan kalimah Adonai. A-D-O-N-A-I. Adonai. Boleh ya? Elohim, Yahweh, Adonai.
Ini saja 5 perkataan yang merujuk kepada Tuhan dalam bahasa Yahudi. Sebab tu Nabi Isa bila hidup atas tiang salib, dia panggil El. Oleh kerana dia nak sandarkan pada dia, Tuhanku, Tuhanku, maka jadilah El tu Eli, Eli. I tu, ya tu menunjukkan mind, menunjukkan kita punya. Eli, Eli lama sabaqtani, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu dia. Ya. Seterusnya, keengganan Jesus untuk disalib juga digambarkan oleh perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, ada digambarkan Nabi Isa ni sebenarnya tak nak disalib. Sebab kita sedang buktikan kepada penonton, dalam Bible orang Kristian ni berdasarkan surah dan nombor ayat saya sebut tadi, kita akan rasa pelik. Ada tempat Nabi Isa suruh ditangkap dan bunuh baginda. Ada tempat Nabi Isa tak nak dibunuh lagi. Jadi itu yang kita kata contradiction ya. Pertembungan di dalam kitab-kitab mereka ni. Ya. Mari kita tengok muka surat 24 tu juga. Tajuk. Bahkan bukan Jesus di tiang salib. Macam mana kita nak beritahu dia orang yang awak percaya tu Nabi Isa tu tak disalib. Tidak dibunuh. Macam mana kita nak beri dia orang ni boleh terima bahawa Nabi Isa ni tidak disalib, tidak dibunuh. Tidak disalib dan tidak dibunuh. Macam mana nak buat? Ni yang kita katakan bila kita belajar, versi tu dalam Bible tu sendiri bercanggah. Versinya bercanggah. Kata dia bahkan bukan Jesus di tiang salib. Macam mana kita nak kata kat Norehan kepada kawan-kawan Kristian kita ni, yang awak kata atas tiang salib tu Nabi Isa sebenarnya bukan. Nak dakwah pada mereka macam mana? Nak tanya jemaah kita ni. Nak tanya jemaah kita ni. Macam mana? Kak Noraini Abdul Latif tu. Agaknya macam mana kalau lah berjumpa kawan-kawan Kristian di pejabat jiran sebelah rumah. Tapi dia jenis open. Bercakap tentang agama tak ada masalah. Kita nak beritahu dia atas tiang salib tu bukan Nabi Isa. Macam mana? Sila Kak Noraini. Macam mana Kak Noraini? Atau kalau bukan Kak Noraini pun, kita ada berapa ramai tu saya nak tengok. Ustaz, cuba Ustaz. Silakan. Kalau dia kata Nabi Isa tu Tuhan, dia tak akan minta tolong. Lagi? Betul dah tu. Betul dah tu, kena dah tu. Dia tak mati kan, Tuhan. Ya, betul. Boleh lah tu. Kerana ini, boleh lah tu kau. Kalau chatting internet, jumpa orang-orang Nasrani Kristian dalam internet tu, ajak bercakap lah selu-selu sambil berlatih. Betul dah tu. Maknanya Kak Naraini sebut tu betul dah. Kita nak kata tidak Nabi Isa ni atas tiang salib. Sebab kalau dia duduk atas tiang salib, takkanlah Tuhan duduk nyesalib dia orang. Kemudian boleh mati pula. Kemudian pula, ketika Nabi Isa salib ni, orang Kristian semua setuju dan percaya. Hampir telanjang dia. Takkanlah Tuhan begitu Kak Norehan. Jadi, logiknya kita orang Islam tak boleh terima kalau siapa tara ni awak letak Tuhan. Kami tak boleh terima. Sama juga. Tuhan boleh mati pula tu. Apa kalau Tuhan mati? Yang saya kecek Kelantan lah ni. Sikit pasal lama mengaji di Kelantan. Lagi kecek Kedah pula. Biar jemaah tak mengatuk, saya pun tak mengatuk. Saya program dia Sabah Tuan, tak tidur daripada malam tadi lagi. Tak tidur kat Norehan sampai pagi ni. Kerana kenal ke Ustaz Wali tu, kita sambung Ustaz Wali. Tak tidur pun tak apa. Lagu mana? Apa ni? Kita tak boleh terima. Kalau orang letak Tuhan tara tu, boleh mati,
nyigak dia orang, nya takak di tentera Rom, nya salib pula apa ni depan orang ramai. Takkanlah Tuhan siapa ketara itu. Dan kalau betul dia Tuhan pun lalu dia mati kena salib. Ada berapa benar Tuhan? Satu Tuhan hak mati atas tiang salib. Satu Tuhan duduk atas langit, ayah dia tu yang tak mati. Jadi sedangkan awak kata ada satu saja Tuhan. Sini menunjukkan dua dah. Satu Tuhan mati, satu Tuhan hidup. Dan logiknya lagi. Kalau betul dia anak Tuhan, kenapa dia tak panggil ayahku, ayahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi sebaliknya dia panggil apa dia? Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. Menunjukkan lemahnya hak atas tiang salib berbanding dengan hak atas sana tu. Kenapa sembah hak bawah ni tak sembah hak atas sana? Inilah lebih kurangnya begitu. Jadi nak katanya, kita nak beritahu bukan Nabi Isa atas tiang salib. Pertama, dari segi nampak jelas kemanusiaan orang yang atas tiang salib itu bukan Tuhan. Dengan lemahnya, dengan merayu-rayu untuk dilepaskannya. Takkanlah Tuhan begitu. Kedua, macam Kak Naraini kata tadi, tiba-tiba mati. Takkanlah Tuhan mati. Dan kalau ada Tuhan boleh mati, kita pun tak boleh buat Tuhan. Pasal apa? Lemah sangat awak sendiri mati. Macam mana nak selamat kami? Itu dia. Baik. Kita tengok perenggang bawah. Muka surat 24 tu saya baca. Keengganan Jesus untuk disalib juga digambarkan oleh perjanjian baru Mak 15:33-34. Ya, 15 ayat 33 hingga 34 itu. Saya bacakan surah dalam Bible ni. Pada tengah hari selama 3 jam. Seluruh negeri itu menjadi gelap. Pada pukul 3 petang, Jesus berseri dengan suara lantang. Eloi, Eloi, lama sabaqtani. Ini bermaksud, Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya. Beberapa orang di situ mendengar seruan itu lalu berkata, dia memanggil Elia. Yang dipanggil Tuhan. Seorang dari mereka pula ambil bunga karang, dia celuk dengan arak, lalu dia cocok pada sebatang kayu, dihulu ke mulut Nabi Isa sambil berkata, tunggu. Mari kita lihat kalau Elia, bapa dia, turun lalu menyelamatkan dia. Jesus berteriak dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ini menurut kepercayaan orang Nasrani. Tapi poinnya apa dia? Kalau betul dia Tuhan, takkan dia mati. Kalau betul Tuhan itu satu, kenapa ada Tuhan hak mati atas tiang salib, ada hak selamat atas langit sana? Ketiga, apa ni, bukan Nabi Isa atas tiang salib. Kerana apa? Cuba tengok perenggan bawah tu. Kalimah Eloi, Eloi, lama sabaqtani. Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Jelas menunjukkan bahawa bukan Nabi Isa disalib. Sebab kalaulah dia tu anak Tuhan dan disalib, dia akan sebut ayahku, ayahku. Kenapa engkau tinggal aku? Tapi kerana dia bukan Nabi Isa dan bukan anak Tuhan, physically ni bukan anak Tuhan. Bukan begotten. Bukannya beranak. Maka sebab tu dia sebut apa dia tadi? Dia sebut, mengapa engkau tinggalkan aku, wahai Tuhan? Dia tak sebut wahai bapaku. Ini antara logik yang boleh kita bincang dengan rakan-rakan Nasrani tu. Logik pun berdasarkan Holy Bible tu. Kita dah beri nas kan? 26-46, 19-28-29-30 ayat-ayat. Baik, saya baca lagi. Ayat-ayat di atas juga jelas menunjukkan bahawa bukan Nabi Isa atas salib. Maka saya pun kongsilah beberapa pengalaman. Ya. Jadi pengalaman ni waktu saya dialog di dalam church. Dalam church pada tahun 2005. Lebih kurang 18 tahun sudah. 18 tahun sudah. Sejak ya Ustaz Wadi.
Baik. Kita sambung. Kak Norehan, kadang-kadang gitulah. 10 minit kita berhenti sekejap. 20 minit kita berhenti sekejap kerana kuliah kita ni 2 jam. Baik. Jadi bila disebut kalimah Eli Eli lama sabaqtani, bahasa Yahudi, terjemah Melayu, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini dalil menunjukkan bukan Nabi Isa tadi yang salib. Kalau Nabi Isa tadi yang salib, dah takkanlah dia panggil Tuhanku, Tuhanku. Dah dia Tuhan juga kan? Mestilah dia panggil ayahku, ayahku. Dah orang Kristian percaya dia anak Tuhan kan? Mesti dia panggil ayah dia, ayahku, ayahku. Bapaku, bapaku. Tapi tak. Ini dipanggil Tuhanku, Tuhanku. Menunjukkan apa dia? Ini bukan Nabi Isa. Itu dia. Baik. Kita tengok muka surat 25, tajuk perenggang yang akhir itu. Adakah anda percaya Tuhan telah mati? Maknanya bila duduk atas tiang salib, dia kena salib hari Jumaat, mati. Itu yang dipanggil hari Jumaat Nabi Isa mati mengikut kepercayaan Kristian itu dipanggil sebagai Good Friday. Good Friday. Jadi dipanggil hari Jumaat yang terbaik, yang agung. Itu yang kita tanya itu, what make a Good Friday good? Sebab dia percaya Good Friday itu sebenarnya Nabi Isa disalib. Soalnya, apa yang menyebabkan Good Friday itu good? What make a Good Friday good? Sebab apa? Apa yang menyebabkan dipanggil Good Friday? Dia kata hari Tuhan mati untuk tebus dosa kita. Untuk tebus dosa kita. Baik. Saya pernah bertanya kepada seorang Kristian dari Jamaika. Ini kebetulan saya jumpa dalamnya train di KL Central. Pada mulanya saya menyangka beliau seorang Arab Muslim. Tetapi setelah beliau memperkenalkan dirinya sebagai Roger dan menyatakan beliau seorang Kristian Protestan, saya segera mengambil peluang keemasan tersebut untuk bertanya tentang kematian Tuhan. Ya. Tentang kematian Tuhan. Di dalam kesempatan itu, saya bertanya, Uncle, do you believe God died for 3 days and 3 nights? Awak percaya ke Tuhan mati 3 hari 3 malam? Sebab Nabi Isa ni mereka percaya mati atas tiang salib tak lama. Dia mati 3 hari aja. Ustaz Wali dengarlah tu Ustaz Ali. Orang Kristian percaya Nabi Isa ni kena salib, dia mati. Dia mati pun tak lama, 3 hari je. Selepas hari 3, dia di resurrection from death. Dia dibangkitkan daripada mati. Siapa yang bangkitkan dia? Tentu yang membangkitkan dia itu lebih berkuasa. Itulah Allah. Yang dia sembah anak Allah yang awak panggil anak. Dah panggil Nabi Isa tu anak. Sebab dia tak ada ayah. Dia sembah Nabi Isa buat apa? Sembahlah Tuhan. Yang menghidupkan pula Nabi Isa. Kalau betul Nabi Isa, kami tak percaya Nabi Isa. Yang disalib. Hari 3 dia hidup balik. Hari Jumaat sampai hari Sabtu, Sabtu sampai Ahad, Ahad sampai Isnin. Pagi. Hidup balik. Apa ni? Easter Day dia panggil. Ada Good Friday, ada Easter Day. Cuma nak cerita di sini, apa dia, bila saya tanya pada Ri tu, do you believe God died for 3 days and 3 nights? Awak percaya Tuhan boleh mati 3 hari 3 malam? Jadi dia jawab pada saya, this is a very interesting question. Tetapi bila kita nak bincang panjang, dia kata I'm very tired. Ni saya cerita ni beberapa siri pengalaman. Bila kita bercakap dengan kepercayaan batil macam ni, mereka tak ada hujah. Tuhan pula boleh mati. Hari 3 hidup pula Tuhan. Jadi macam main-main sangat. Mati, hidup, mati, hidup. Ni orang Nasrani. Ya. Kalau tengok, muka surat 26, perenggan di bawah tu. Dia cerita tentang Bible menyatakan Jesus tidak pernah mati. Ada ayat dalam Bible tu seolah-olah menggambarkan, Nabi Isa tak mati. Tapi ada ayat kata dia mati. Ada ayat kata dia mati pun dia tak rela.
Ada ayat kata dia mati memang rela. Ni orang kata uh, fitnah kepadanya Nabi Isa alaihissalam tu. Sebenarnya sesama orang Nasrani ni pun dia berpecah. Dia tak boleh nak letak satu keputusan yang tepat. Nabi Isa ni betul ke kena salib? Sebab sebahagian daripada penganut mereka tentang. Itu yang timbul daripada asalnya Kristian tu Katolik. Katolik apa maksud dia? Ibu bapa sekalian, siapa-siapa dapat jawab tepat, saya nak beri RM10 ni. Apa maksud Katolik? Silakan. Apa maksud Katolik? Silakan. Tak ada nak jawab tu Ustaz Lin. Kita jawab Ustaz Lin. Katolik maksud dia sejagat. 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 Maknanya semua. Sebab tu boleh sebut Roman Katolik. Kiblat bagi mazhab Katolik ialah di Rome. Rome. Holy Vatican City. Jadi semua Katolik atas dunia, kiblat dia Rome. Itu kita panggil sejagat. Sejagat, kiblat dia di Rome. Jadi, begitu juga. Bila sebut Bible orang Kristian ni, dia akan ketengahkan tentang memang Nabi Isa mati. Dia mati untuk tebus dosa awak. Dosa apa? Dosa Adam makan buah larangan tu dalam syurga. Kita dah sebut dah. Jadi dia kata walaupun dia mati, tak mati, awak patut terima kasih dan syukur dengan cara berimanlah. Dia memang Tuhan awak. Dia memang sanggup mati kerana awak. Benda tu yang kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Ya. Dan kalau kita tengok beberapa ayat ni adalah bukti daripada Bible sendiri, Isa tidak pernah mati. Tapi ini bukan masa untuk kita cerita. Cuba tengok muka surat 28. Jesus menjawab bagi pihak Muslim. Oleh kerana orang-orang Kristian tidak menerima Al-Quran sebagai perjanjian terakhir, ya, kan kita dah belajar ada Old Testament, perjanjian lama, ada New Testament, perjanjian baru. Patut mereka kena terima juga ada final revelation ataupun final testament, iaitu Al-Quran. Al-Quran ataupun kitab wahyu terakhir yang Allah Ta'ala utus atas dunia melalui Nabi untuk keselamatan kamu. Itu lebih baik lagi. Itu lebih patut lagi. Ya. Saya nak terus ke muka surat. Sebab apa? Sini ni satu perbahasan yang tidak perlu sangat. Kita tengok muka surat 30. Kita tengok muka surat 30. Muka surat 30. Kalau tengok kepada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 79. Saya baca ya. Ni jawapan tuntas bagi orang Islam. Islam tak percaya Nabi Isa disalib. Apa dia kata? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Dia kata kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis, merubah Al-Qib dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan inilah dari Allah dengan maksud ingin memperolehi keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Maknanya Bible tu tak kata pun Isa Tuhan, mereka tukar. Bible tu kata Nabi Isa tak disalib, dia tukar. Antaranya saya buat contoh. Ni kejahatan orang-orang Nasrani dan Yahudi ahli kitab mereka. Ahli kitab mereka. Ada ayat dalam the book of Leviticus. Ya, dalam book Imamah. Tak apalah, tak kaji pun. Cuma saya nak cerita direct je. Dalam Leviticus, dalam Imamah, ayat kelima,
Ayat kelima, dia ada cerita tentang larangan memakan babi. Jangan makan babi. Jangan makan babi. Tapi, apa jadi? Akhirnya mereka makan juga babi. Kerana apa? Kerana bila mereka nak makan babi, walau Bible tak bagi, maka ada orang-orang yang sarjana tapi sesat ni. Itu disebut fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Kecelakaan bagi orang yang tulis dengan tangan mereka. Tulis kitab Zabur, tulis kitab Taurat. Mana kecelakaan bagi mereka kenapa? Mereka menyebarkan ajaran sesat. Jadi, kalau kita tengok, kesesatan mereka itu Quran cerita. Sehingga babi yang haram pun mereka boleh kata yang haram tu babi dalam hutan. Kalau babi warna pink naik lori tu tak haram. Ni yang kita kata bagaimana kerja jahat ahli kitab tukar. Kerja jahat ahli kitab tukar isi kandungan. Ya. Apa pendirian Islam tentang hal ini? Nabi Isa kena salib ke tak? Kita yakin tak dia salib. Quran sebut ya. Muka surat 31. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittaba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Dan ingatlah dan kerana ucapan mereka sesungguhnya kami telah bunuh Al-Masih Isa anak Maryam. Tengok. Quran kata mereka kata kami bunuh dah Isa anak Maryam. Maka Allah nafikan. Sebenarnya mereka tidak bunuh. Wa ma qataluhu. Wa ma salabuhu. Dan mereka tidak salib pun. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi diserupakan orang seperti wajah Isa lalu ditangkap. Ditangkap. Ini antara tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan utusannya daripada dikhianati oleh orang-orang Rom dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mari kita tengok bab ketiga, Trinity. Anak Tuhan dan ketuhanan Jesus. Ambil masa 2 minit tu. Rakan-rakan sekalian. Ambil masa 2 minit. Ya.
Baik, sidang penonton, pendengar sekalian. Saya minta izin berhenti sekejap-sekejap ni bukan apa. Nak imbangi apa ni, hanyut-hanyut sikit kepala ni. Kerana sebenarnya di Sabah ni kami insyaAllah akan berada 5 malam. 5 malam di sini. Program dakwah sampai ke pedalaman. Antaranya sasaran dakwah kita, rakan-rakan kenalan Kristian kita. Jadi bila tak tidur malam tadi kat Norehan, kita hanyut-hanyut sikit. Tapi banyak beberapa pengalaman baru kita dapat dengan rakan-rakan Nasrani yang hendak saya kongsikan ni lah. Jadi kita mengaji 10 minit, kita berhenti sikit seminit dua. Begitulah untuk imbangi supaya tak lari sangat hanyut kita tu. Di samping semangat kita nak belajar ya. Okey, kita nak masuk bab ketiga. Akidah orang Kristian Trinity. Rajinlah kita dengar ni Trinity. 3 dalam 1. 3 dalam 1 ya. 3 dalam 1 tu siapa dia? Anak Tuhan, Nabi Isa dah. Dan juga Tuhan sendiri, Allah lah. Dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Jadi dia kata tiga-tiga ni bersatu, bukan lain-lain, bersatu. Tak pernah berpisah. Jadi kalau tak pernah berpisah, dia adalah solid 3 dalam 1. Kenapa waktu Nabi Isa mati, Tuhan ayah dia tak mati? Ini semua logik-logik yang boleh kita berbincang. Ya. Apakah dia Trinity? Apa dia Trinity? Trinity merupakan akidah utama di dalam agama Kristian. Ia bermaksud Tuhan itu satu tetapi di dalam 3 kepribadian. Iaitulah Tuhan Bapa, dia panggil Father. Tuhan Anak, dia panggil Son. Dan Tuhan Holy Spirit. Iaitulah dipanggil spiritual spirit. Ketiga-tiga Tuhan ini bersatu dan tidak pernah berpisah. Orang-orang Kristian meyakini akidah Trinity ini berdasarkan perjanjian baru dalam surah 1 Yohanes bab ke-5 ayat 7 hingga 8. Tu cara baca surah dia dan ayat dia. Ada 3 saksi. Ruh Allah, air dan darah. Dan ketiga-tiganya memberi kesan kesaksian yang sama. Ni dia kata inilah ayat dalam Bible menunjukkan memang ada Trinity 3 dalam 1. Cuba tengok. Namun tahukah anda info ilmu ni? Ayat ini telah dibuang dari cetakan Bible RSV, Revised Standard Version. Kerana ulama-ulama Kristian mengakuinya sebagai ayat palsu serta ditokok tambah. Ya, ditokok tambah. Di dalam perjanjian baru, nama surah Matius bab ketiga ayat 16-17 menyatakan gini. Setelah Jesus dibaptis, baptis ni dalam sungai Jordan, negara Jordan, dia selam Nabi Yahya angkat badan dia. Selang lagi angkat badan. Tu kononnya dia memberkati dengan cara baptis. Ini kepercayaan mereka lah. Dia keluar dari sungai itu, tiba-tiba langit terbuka dan Jesus nampak Ruh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengarlah suara Allah berfirman, inilah anakku yang aku kasihi, dia menyenangkan hatiku. Dalam perjanjian baru, surah Lukas, ayat bab 3 ayat 21 dan 22, dia kata, setelah semua orang itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ya. Mana tu? Setelah semua orang itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika dia berdoa, langit terbuka dan Ruh Allah, tu dia nak tunjuknya, ada 3. Jesus, Ruh Allah dan Holy Spirit. Jadi dia nak kata ni lah dalil 3 dalam 1. Tapi kita akan guna kitab dia ni juga menafikan 3 dalam 1 tu
kadok dan tak betul cara awak tafsir mengikut kita awak sendiri. Ni seni kita berdakwah pada mereka lah. Dia berdoa, langit terbuka dan roh Allah berwujud burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari syurga menyatakan, engkaulah anakku yang aku kasihi, engkau menyenangkan hatiku. Inilah dalil-dalil yang menyatakan wujudnya tiga Trinity lah ya dalam agama Kristian. Ketiga-tiga kepribadian ini tidak berpisah. Dan mereka adalah satu. Jika benar Tuhan-Tuhan ini tidak pernah berpisah, mengapa ketika Yesus mati di tiang salib, Tuhan Bapa dan Holy Spirit masih hidup? Ini menunjukkan Tuhan-Tuhan ini bercerai dan mempunyai tiga kepribadian yang berasingan. Ya. Holy Spirit di dalam agama Kristian. Orang-orang Kristian percaya bahawa selain dari Allah sebagai Tuhan Bapa dan Yesus sebagai anak Tuhan, mereka juga meyakini bahawa Holy Spirit adalah oknum ketiga dalam akidah Trinity mereka. Ketiga-tiga oknum ini adalah Tuhan yang mereka Tuhan dan mereka semua adalah satu. Holy Spirit adalah pengganti Yesus di bumi ini. Dialah yang mengambil alih tugas Yesus sekarang. Yang sekarang ini, Yesus berada di sebelah kanan Tuhan Bapa di langit. Kita percaya kan? Nabi Isa ni tak mati. Kiamat diturun lagi. Dan sekarang berada dalam syurga. Dia percaya. Orang Kristian percaya juga. Tapi dia percaya mati dulu. Kena salib. Mati 3 hari. Ya. Kat Faridatun, orang Kristian percaya Nabi Isa mati kena salib 3 hari mati. Kemudian, hari ketiga dia bangkit dan kemudian naik ke langit. Maksudnya dia hidup setelah mati dulu. Kita tak percaya dia tak mati lagi. Ya. Ketika berpeluang mengunjungi salah sebuah gereja di Selangor, kenalan Kristian saya telah menceritakan bahawa terdapat sebuah keluarga Melayu telah menganut agama Kristian, manakala seorang Melayu di Puchong pula telah pun menjadi paderi. Ni cerita benar sewaktu saya berprogram dulu, ada satu paderi Melayu dalam dialog kita. Dialog saya ini pada 21 hari bulan Januari. Tengok, ingat lagi tuan. 21 Januari tahun 2005. 21 Januari 2005. Yang mana dalam dialog kami itu, saya berjumpa benar paderi Melayu. Ini kali pertama dalam hidup saya jumpa orang Melayu ada paderi. Dan beliau sempat mendalami ilmu agama setakat yang dia mampulah di Pondok Pasir Tumbuh ketika itu. Nama dia Marhalim. 2 kali saya buat pertemuan dengan beliau. Ini orang Kristian Melayu yang sekeluarga ikut Kristian. Dengan harapan agar cerita tadi dapat merangsang saya untuk menjadi saudara baru mereka, maknanya ada orang Melayu tadi paderi. Dia mari sini, dia rasa seronok kerana tengok persaudaraan di antara orang Kristian dalam gereja. So dia nak cerita pada saya tu, indahnya Kristian tu. Dan mudah-mudahan saya rasa macam terbukalah hati nak ikut kan. Saya saya diberi briefing ketika itu oleh rakan-rakan Kristian daripada India dan China dalam gereja tu tentang apa maksud anak Tuhan. Jangan faham Nabi Isa itu anak Tuhan sebagai sesat. Dia anak Tuhan di sini kena faham. Mereka mengatakan Yesus sebagai anak Tuhan kerana di dalam Bible sendiri menyatakan demikian. Saya bertanya kepada mereka, adakah semata-mata kerana Bible menggunakan kalimah anak Tuhan, maka Yesus dianggap anak Tuhan? Sedangkan dalam masa yang sama, Bible turut menggunakan kalimah anak Tuhan ni kepada nabi-nabi lain. Maknanya anak Tuhan ni bahasa Yahudi. Dan bila bahasa Yahudi, kita kena terjemah mengikut semangat bahasa itu. Bahasa Yahudi ni dia ada semangat sastra dia. Kalau orang bergaduh. Tetapi bila nak sebutnya orang baik-baik,
dia akan sebut apa dia? Anak Tuhan. Anak Tuhan ni dia tak bergaduh. Anak Tuhan ni dia suka damaikan orang. Jadi metafora orang Yahudi, bahasa dia tu, dia panggil orang soleh ni sebagai anak Tuhan. Jadi setengah orang faham bila sebut anak Tuhan, ni yang kita percaya Isa ni anak Tuhan. Sebab Bible sendiri sebut anak Tuhan. Anak Tuhan ni kalau terjemah daripada bahasanya Yahudi, dia ada semangat metafora, dia kiasan dia. Setiap orang-orang soleh dalam Bible, dia akan dipanggil anak Tuhan. Jadi kalau nak kata Nabi Isa saja anak Tuhan, tak betul tu, sebab dalam Bible ni banyak lagi dia cerita anak Tuhan hak lain. Tu pun kalau nak pakai pandangan yang kata anak Tuhan tu anak sungguh, hak Tuhan beranak. Tak betul lah. Sebab banyak lagi Nabi-Nabi lain selain Nabi Isa dipanggil anak Tuhan juga dalam Bible. Kenapa kalau Nabi Isa boleh diterima sebagai anak Tuhan? Yang lain-lain tu yang Tuhan sendiri panggil anak Tuhan juga mengikut Bible, kamu tak boleh terima anak Tuhan. Menunjukkan apa dia? Anak Tuhan di sini bukan maksud hakiki anak. Anak bukan. Ini keindahan bahasa Yahudi, ada metafora dia. Anak di sini ialah orang baik, orang soleh. Jadi bila orang baik, orang soleh, Tuhan memanggil mereka dengan lafaz dalam bahasa Yahudi lah ni. Sehingga orang Yahudi faham je bahasa ini ialah anak kepada Tuhan. Anak kepada Tuhan. Ini kita kira sebagai metafora bahasa dia lah. Bahasa dia. Okey. Setengah orang Kristian dia akan kata gini. Dok, bila Bible kata Isa anak Tuhan, memang dia anak Tuhan. Sebab Bible sebut anak Tuhan. Maka kita yang nak berhujah berdakwah ni kena faham. Betul saya kata baca sikit-sikit. Belajar sikit-sikit tentang agama dia. Kalau betul Nabi Isa tu anak Tuhan, awak tahu tak dalam Bible awak sendiri ada sebut ramai lagi anak Tuhan. Mari saya baca. Saya baca ya. Dalam perjanjian lama, dia ada sebut anak-anak Tuhan mengahwini anak-anak manusia. Maknanya anak Tuhan ramai lagi. Bukan Nabi Isa saja. Kedua, Israel adalah anakku, bahkan anak sulungku. Israel my son, even my firstborn. Dalam perjanjian lama, Jeremiah, dia sebut juga, Efraim adalah anak-anak yang sulung. Efraim adalah anak-anak yang sulung. Maknanya ramai dipanggil anak Tuhan juga. Efraim, Israel, anak-anak Allah yang cerdik. Maknanya perkataan anak Tuhan di sini, kalau nak pakai literally, tak boleh kata pada Nabi Isa saja. Sebab ramai Nabi-Nabi lain dipanggil anak Tuhan juga. Ini menunjukkan apa dia? Makna anak di sini bukan seperti orang Kristian faham. Anak yang Tuhan beranak. Bukan. Maha suci Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Tapi kenapa Tuhan guna kalimah itu? Anak Tuhan. Dalam wahyu mereka. Ini metafora keindahan sastra bahasa Yahudi. Orang Yahudi boleh faham dah bila sebut anak Tuhan. Bukan anak sungguh. Tapi sebagai orang yang taat kepada Allah dipanggil anak-anak Tuhan. Ini bahasa Yahudi. Ini bahasa Yahudi. Kita baca lagi. Anak-anak Tuhan ramai ni. Dalam perjanjian baru disebut menurut pendapat orang, dia Isa, anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Mana adik-beradik dia pun dipanggil anak apa tu? Anak Tuhan. Dia Jesus, anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Eros, anak Set, anak Adam, anak Allah. Itu dia. Bahkan dalam perjanjian lama ada satu lagi tempat. Dalam Roma. Roma ni nama surah. Bab 8 ayat 14. Dia sebut apa dia? Orang yang dipimpin oleh Ruh Allah. Maka mereka itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saya bertanya lagi. Berapa ramaikah anak Allah dalam Bible? Dah sebab awak kata Nabi Isa ni memang anak Allah. Sebab Bible sebut. Sedangkan banyak tempat yang lain Allah sebut juga Nabi-Nabi lain sebagai anak Allah. Kenapa awak tak boleh terima Nabi lain? Tu situ dia. Kenapa tak boleh terima Nabi lain? Ya.
Kita sambung perenggan tu. Saya bertanya lagi. Berapa ramai anak Allah dalam Bible? Sebab awak terima Nabi Isa saja sebagai anak Allah. Sedangkan kami bacakan kepada anda tadi, dalam Bible ada lagi anak Tuhan hak lain. Bukan Nabi Isa saja. Contoh ayat tadi tak? Ephraim my son, even my firstborn. Ephraim anak sulungku. Lepas tu ayat lain pula, Israel my son, even my firstborn. Israel anak sulungku. Mana banyak lagi anak Tuhan dalam Bible ni kalau nak kira. Kalau nak terjemah secara literally lah. Sebab awak kata, Nabi Isa anak Tuhan kerana dalam Bible sebut dia anak Tuhan. Dah orang-orang lain yang juga dipanggil anak Tuhan, kenapa tak terima anak Tuhan? Sedangkan Bible sebut juga anak Tuhan. Bahkan disebut lagi, anak sulung aku. Siapa? Israel. Disebut tempat lain, Ephraim tu anak sulung aku. Jadi Nabi Isa anak tengah tu, anak bangsu pula. Sebab Tuhan sebut ada anak sulung lagi. Ini yang kita nak dakwah ni. Ya. Cuba tengok. Kalau tengok perenggang tu, sebenarnya pengalaman saya dialog ketika ini di gereja di Kajang waktu tu. Kajang. Tu yang ada kecoh sikit. Ya. Nanti baca sendiri muka surat 39 sebab itu dalil yang jadi kita bertegang urat tu. Cuba tengok perenggang bawah sekali. Tanpa menghiraukan keadaan yang agak tegang tadi, saya meneruskan lagi dengan berkata, sebenarnya kalimah anak Allah, son of God, dalam Bible tu bukan anak sungguh. Dah, kiasan saja. Kiasan ataupun tamsilan ataupun orang kata bahasa kiasan orang-orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi dia tak ada masalah nak faham. Dia tahu dah bila sebut anak Tuhan, bukan aku maksudkan Tuhan beranak. Tapi aku maksudkan orang-orang baik, orang soleh semua Tuhan panggil inilah anak-anakku. Itu maksud dia. Kemudian muka surat 40 tu ada Syekh Ahmad Hussein Dedak tu. Saya ingat Ahmad Hussein Dedak ni waktu saya tengok video dia waktu beliau masih hidup. Saya waktu itu berada di Malaysia, kemudian ke Mesir, kemudian pernah nak pergi ke Durban, Afrika Selatan untuk jumpa beliau. Tapi beliau meninggal dulu. Ya. Beliau meninggal dulu. Ahmad Dedak. Cuba dengar. Ini satu lagi ilmu untuk kita berdakwah pada mereka. Kalau mereka kata, Isa tu memang anak Tuhan, Jesus tu anak Tuhan. Sebab dalam Bible sendiri sebut Isa anak Tuhan. Jesus son of God. Okey, tak apa. Kalau awak nak pakai secara zahir begitu, Bible sebut anak Tuhan, maka awak pun terima dia anak Tuhan yang Tuhan beranak sendiri. Okey dah. Mari tengok ayat ni pula. Ayat ni nak terjemah bukan? Ayat sama ni. Tengok ya. Muka surat 41. Perjanjian lama, surah Keluaran, Exodus. Bab 7 ayat 1. Apa dia sebut? Tuhan berfirman kepada Musa, dengarlah, aku akan menjadikan engkau Tuhan di depan Firaun dan Harun sebagai Nabi. Yang mana tu? Musa jadi Tuhan depan Firaun. Ini kita kata metafora, bukan Tuhan sungguh. Cuba dengar lagi. Dalam Mazmur 82 ayat 6. Aku berkata bahawa kamu semua Tuhan. Maknanya Tuhan bukan seorang ramai. Kamu semua Tuhan. Nak terjemah macam mana? Dalam 2 Korintus ayat 4, bab 4 ayat 4. Dia sebut lagi teruk. Iblis adalah Tuhan pada zaman ini. Dan nak terjemah dia Tuhan. Iblis Tuhan. Jadi, tu kata, ni metafora Tuhan guna dalam bahasa mereka. Dan orang Yahudi tak ada masalah nak faham sebab bahasa mereka memang sudah begitu. Tapi yang menjadikan mereka ni percaya Tuhan ada anak sebagainya,
Tu saya kata bukan Nabi Isa yang cipta agama Kristian, tapi Paul. Nak sejarah saya dah sebut dulu. Tuan-tuan pun dah pun apa ni, dah dengar, dah rakam dah. Kalau dah boleh tengok dah rakaman. Ya. Jadi saya tanya, adakah ayat-ayat kita sebut tentang Tuhan tu daripada Bible awak sendiri tu menunjukkan Tuhan sungguh? Nabi Musa jadi Tuhan depan Firaun. Iblis jadi Tuhan pada zaman ini. Orang-orang baik ni semua Tuhan dalam Mazmur sebut. Adakah kita nak kata Tuhan juga? Tak. Ni kita panggil kiasan. Begitu juga bila ada kalimah anak Tuhan. Itu bukan anak sungguh, itu kiasan. Saya bertanya lagi. Adakah Tuhan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah Tuhan yang membawa makna hakiki? Mereka semua terdiam. Tanpa menunggu jawapan, saya meneruskan hujah dengan berkata, inilah buktinya bahawa kalimah anak Tuhan dan Tuhan di dalam ayat-ayat yang saya nyatakan tadi merupakan metafora sahaja dalam bahasa Yahudi. Bila Yesus menyebutkan dia sebagai anak Tuhan, sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Kristian, Maha suci Allah dari mempunyai anak atau diperanakkan. Al-Quran telah menerangkan kepada manusia bahawa Allah tidak mempunyai anak atau diperanakkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas tu, ya. Tu jelas. Orang Islam jelas, pegangan dia jelas. Jelas. Tuhan tak beranak, tidak diperanakkan. Dan tak ada satu pun sementara dengan Tuhan. Kufuwan ahad. Kufu ni apa dia kufu? Kufu ni sama taraf. Usah kata nak cari yang lebih pada Tuhan. Sekufu, sama taraf pun tak ada. Ya. Sekarang cuba anda terangkan kepada saya dari sudut manakah lagi yang ingin anda pertahankan bahawa Jesus itu sebagai anak Tuhan dan juga Tuhan. Jika anda katakan dia memang anak Tuhan dan juga Tuhan kerana telah menghidupkan sahabatnya yang telah mati. Jadi ada orang Kristian kata dia Tuhan lah. Ada ayat dalam Bible cerita dia hidupkan orang mati. Siapa orang mati itu yang dia hidupkan? Kawan baik dia, Lazarus namanya. Lazarus ini English, Lazarus kita sebut Lazarus. Jadi dia pun hidup. Memang betul dalam Bible ada cerita. Dia kata Lazarus came out. Lazarus bangun. Bangun Lazarus hak mati dah. Tapi kalau semata-mata kerana peristiwa itu dia dianggap Tuhan, bukankah dalam Bible juga ada cerita ada orang lain pun boleh hidupkan orang mati selain Nabi Isa? Cuma yang pelik jemaah sekalian, Nabi Isa menghidupkan Lazarus, kawan dia hak mati ketika Nabi Isa masih hidup. Tapi nak cerita ni dalil selepas ni, ada satu Nabi ni dia hidupkan orang mati sedangkan dia sendiri mati dah. Jadi maknanya dari segi hebat dia jauh daripada Nabi Isa. Kenapa tak sembah dia sebagai Tuhan? Siapa dia? Elia dan Elisha. Dengar kita sebut ya. Elia pernah menghidupkan seorang, Elia ni Elias lah. Dalam bahasa Inggeris, Elias. Bahasa Arab. Bahasa Inggeris, Elia. Kemudian Elisha bahasa Inggeris. Terjemah Arab, Eliasa, Nabi Eliasa. Elias dan Eliasa. Elia pernah menghidupkan seorang kanak-kanak kecil yang telah mati. Mana ada juga orang boleh hidupkan orang mati selain daripada Nabi Isa. Siapa dia ni? Elia. Jadi kalau nak kata sebab boleh hidupkan orang mati tu layak dipanggil Tuhan, tak boleh panggil. Sebab ada Nabi lain pun boleh hidupkan orang mati. Dalam Bible cerita. Dalam Bible sendiri cerita. Ya. Ayatnya dalam 1 Raja-Raja, bab 17, ayat 20-22. Saya bacakan ya. Nak cari Bible, tak jumpa dah kita. Biar saya baca ayat dia. Kemudian Elia berdoa dengan suara kuat. Ya Tuhan Allahku,
Mengapakah engkau melakukan perkara yang sedahsyat ini kepada balu itu? Dia sudah memberikan tumpangan kepada aku. Aku ni melarat, lapar, tak ada orang nak beri tumpang. Dia beri tumpang aku. Nabi Aliyah cerita. Tiba-tiba anak dia mati. Maka Aliyah angkat tangan berdoa, hidup anak tu. Maknanya bukan Nabi Isa saja menghidupkan orang mati. Ada Nabi lain juga. Dia cerita dalam Bible awak juga. Yang boleh hidup orang mati juga. Siapa? Nabi Ilyas. Jadi kalau semata-mata nak anggap dia Tuhan kerana menghidupkan orang mati, kenapa tak anggap Nabi Ilyas pun Tuhan juga? Tapi dengar dulu. Ada seorang lagi Nabi menghidupkan orang mati juga. Nama Eliasa. Ini English kita panggil Elisha. Eliasa tu. Nabi Eliasa lagi mengkagumkan. Dia hidupkan orang mati. Setelah dia pun mati dah jadi tulang dah. Dia dah lama dah mati jadi tulang. Orang campak mayat tentera-tentera yang berperang masuk dalam kubur terkena tulang dia. Tulang Nabi Allah Eliasa mati dah. Bila kena tulangnya Nabi Allah Eliasa, hidup balik orang Yahudi. Hidup balik orang Yahudi. Dan juga tentera Moab. Jadi, kenapa tak sembah Nabi Eliasa sebagai Tuhan? Ayo. Apa ayat dia saya bacakan? 2 Raja-Raja, bab 13 ayat 21. Pada suatu hari ketika orang Israel sedang menguburkan orang mati, mereka mendapat gerombolan orang Moab. Maknanya ini satu rombongan daripada orang Moab. Maka oleh kerana ketakutan mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisha. Lalu melarikan diri. Sebaik saja mayat itu terkena pada tulang-tulang Elisha, mayat itu hidup semula dan berdiri tegak. Cuba bayang. Ada Nabi lain yang boleh hidupkan juga orang mati. Kenapa tak sembah dia sebagai Tuhan juga? Kenapa kena pilih Nabi Isa saja? Ini ayat dalam Bible sendiri sebut. Dan jika anda katakan dia adalah anak Tuhan dan juga Tuhan kerana tidak mempunyai bapa. Tak, Nabi Isa ni tak ada bapa sebab tu dinisbah pada mak dia, Isa bin Maryam. Kami percaya dia Tuhan sebab Tuhan sebut dia anak Tuhan. Maka kita pun jawab, dalam Bible banyak lagi tempat sebut anak Tuhan. Lagi kami percaya dia Tuhan sebab dia menghidupkan orang mati. Kita pun cerita. Bible juga sendiri cerita ada orang hidupkan orang mati lebih daripada Nabi Isa hidupkan orang mati. Bahkan Nabi Ilyas dia hidupkan orang mati setelah dia pun mati. Kenapa tak sembah dia sebagai Tuhan? Jadi ada yang kata, dia sebenarnya lahir daripada mak tak ada ayah. Kenapa tak terima dia sebagai Tuhan? Nak terima macam mana? Nabi Adam tak ada mak, tak ada ayah. Tapi kenapa tak diterima sebagai Tuhan? Bahkan Nabi Adam AS tak ada mak, tak ada ayah. Tak dianggap Tuhan. Dia lebih besar daripada Nabi Isa lah. Kerana Nabi Isa tak ada ayah dia. Yang ni tak ada mak, tak ada ayah. Dalam Bible ada sebut satu orang tak ada mak, tak ada ayah, tak ada awal, tak ada akhir, tak ada zahir, tak ada batin. Siapa dia? Siapa dia? Dia panggil apa ni? Subhanallah. Nabi apa tu? Yang tak ada Melkisedek, Nabi Melkisedek. Tapi benda ni saya akan cerita bila kita sampai bab 3, bab atas sikit lagi ya. Nak suruh faham dulu. Apa sebab orang Kristian percaya Isa tu Tuhan? Semua dipatahkan oleh Bible mereka sendiri. Kami percaya Isa anak Tuhan. Sebab Tuhan pun sebut begitu dalam Bible. Dah orang-orang lain yang disebut juga anak Tuhan dalam Bible juga. Kenapa tak terima? Ephraim my son, even my firstborn disebut. Ephraim anakku dan juga anak sulungku. Tempat lain disebut Israel my son, even my firstborn. Israel anak sulungku. Bahkan anak lebih sulung daripada aku. Maknanya, apa saja alasan orang Kristian menyatakan Isa itu memang Tuhan, Bible sendiri tolak. Dengan dalil-dalil tadi. Dalil-dalil tadi. Suka kita belajar hujah.
Sambil-sambil itu ibu bapa yang ada soalan, boleh tarik je di ruangan chat tu ya, di ruangan chat. Boleh tanya. Ya. Dan cuba kita tengok. Muka surat 45. Kita dah cerita juga tadi kan. Ada satu orang yang tak ada mak, tak ada ayah selain Adam. Bahkan tak ada awal, tak ada akhir. Namanya Malkisedek. Dia hidup zaman Nabi Ibrahim. Jadi, takkanlah orang begini tak dianggap Tuhan. Patut lebih layak daripada Nabi Isa. Kerana dia tak ada mak, tak ada ayah. Nabi Isa tak ada ayah saja. Ya. Saya baca ya. Dalam Ibrani bab 7 ayat 1 hingga 3. Muka surat 44. Malkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi berjumpa dengan Ibrahim untuk memberkatinya. Setelah Ibrahim kembali dari mengalahkan raja-raja. Ibrahim memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari harta yang dirampasnya. Menurut erti nama Melkisedek itu ialah Raja Kebenaran. Oleh sebab dia adalah Raja Salem, maka namanya juga bermakna Raja Kesejahteraan. Ia tidak mempunyai bapa, tidak mempunyai ibu, tidak ada salah silah. Harinya tiada permulaan dan gantinya. Tiada kesudahan dan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Kenapa kita tak sembah? Orang Kristian tak sembah pula sebagai Tuhan. Jadi dalam Bible ni sendiri tuan, banyak tempat dia cerita, tak ada alasan orang Nasrani ni nak kata Isa tu anak Tuhan. Ataupun Tuhan. Jadi dalam dialog saya di Kajang ni di gereja Kajang tahun 2005. Saya tanya tu macam muka surat 45. Cuba anda terangkan kepada saya di atas dasar apa Jesus dianggap anak Tuhan dan juga Tuhan. Salah seorang yang hadir dalam dialog tu, bukan dialog sangatlah, saya datang pergi tengok mereka berprogram. Dia nasihat saya. Kamu tak boleh guna akal semata-mata dalam memahami Tuhan. Dan yang paling penting seseorang itu seharusnya mempunyai Holy Spirit terlebih dahulu sebelum mentafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab. Maknanya awak kena tak masuk Kristian, awak tak ada Holy Spirit, bimbingan daripada Roh Kudus. Jadi kalau awak tak ada bimbingan Roh Kudus, awak tak akan faham Bible sebenarnya. Awak kena jadi Kristian dulu, ada bimbingan Roh Kudus dulu, baru awak boleh faham Bible. Ini kata mereka, sebab tu tak masuk akal ni. Ya. Saya menjawab mengapa tidak boleh menggunakan akal. Bukankah Tuhan yang memberikan kita akal? Bahkan dalam perjanjian baru Markus 12:30 mengatakan gini. Cintailah Tuhan, Allahmu, dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala ketentuanmu, kekuatanmu. Dan banyak lagi ayat-ayat di tempat lain yang menyatakan pentingnya akal untuk menyembah Allah. Menyembah Allah dan mencintai Allah. Kita masuk tajuk kecil. Ke mana menghilangnya Holy Spirit? Ya. Ini rentetan daripada dialog saya ni. Ya. Kita tengok muka surat 47. Mereka meremehkan ajaran Jesus yang menafikan dosa warisan dan penebusan dosa melalui penyaliban anak Tuhan. Maknanya Isa sendiri dalam Bible ni menafikan dia anak Tuhan. Tapi mereka tak percaya. Oleh Bible sebut, dia kata tak ditafsir macam tu. Ada tafsiran tersendiri. Tapi kita fahamlah orang Nasrani ni
cara dia nak faham nas Bible tu tidak macam kita faham apa ni, subhanallah, faham Quran daripada huruf ke huruf. Tidak. Dia betul-betul benda ni betul-betul membawa mereka ni faham Isa tu anak Tuhan kerana semata-mata apa dia? Semata-mata Isa tu memang sebut dia anak Tuhan. Itu yang kita datangkan dalil-dalil daripada Bible sendiri yang menolak dakwaan orang Kristian bahawa Isa anak Tuhan. Maka kita bawa dalil Isa sendiri menafikan dia anak Tuhan. Menafikan sendiri dia anak Tuhan. Baik. Ya. Perhatikan apa yang telah dikatakan oleh Jesus terhadap mereka. Inilah perintah yang paling utama. Dengarlah wahai bangsa Bani Israel. Tuhan Allah kita, tengok. Maknanya bila aku sebut kita, aku ni sama dengan kau. Berharap pada yang langit je. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membenarkan apa yang dikatakan oleh Jesus melalui firman Allah dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda. Ayatnya apa dia tu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Bukan Trinity, bukan tiga dalam satu, bukan Trimurti macam kepercayaan orang-orang Hindu, Brahma, Shiva, and Vishnu. Bukan. Ahad, satu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung sekalian hajat. Makhluk bergantung pada Allah. Hatta Iblis pun bergantung pada Allah nyawanya. Nyawa Iblis ni ada nyawa. Tapi bergantung pada Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 12, ayat 1 hingga 4, surah 112. Inilah kalimah tauhid yang dibawa oleh para rasul dan nabi-nabi dan kaumnya termasuk Jesus sendiri. Bagi mereka yang memerhatikan dalil-dalil ini dengan hati yang ikhlas dalam mencari kebenaran, maka sudah pasti mereka akan memilih Islam sebagai jalan keselamatan hakiki. Namun bagi mereka yang tertutup pintu hatinya dari kebenaran, maka Allah tetap mempertahankan akidah mereka. Betul. Mana tu? Bagi mereka yang memerhatikan dalil-dalil ini dengan hati yang ikhlas dalam mencari kebenaran, maka sudah pasti mereka akan memilih Islam sebagai jalan keselamatan hakiki. Namun, bagi mereka yang tertutup pintu hatinya dari kebenaran, maka mereka tetap mempertahankan akidah mereka walaupun telah datang cahaya kebenaran melalui utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam perjanjian lama dia ada sebut tentang Nabi Muhammad nak datang. Selepas Nabi Musa, Allah Ta'ala cerita daripada Nabi Musa, aku akan utus seorang Nabi kepada mereka umat akhir zaman. Nabi ini datang selepas kamu dan ciri dia sama macam kamu. Tapi orang Kristian tak percaya. Dia kata ayat ni bukan profesi, ramalan tentang Nabi Muhammad. Tapi ini ramalan tentang Nabi Isa. Bukan Muhammad, Isa. Dan pernah kita bincang lah. Kenapa ayat ni orang Islam percaya Nabi Muhammad yang akan datang. Allah cerita pada Nabi Musa awal-awal lagi. Sebab dalam pesanan Allah kepada Nabi Musa seperti yang terkandung dalam Taurat, perjanjian lama Old Testament tu, memang ada ayat kata, Nabi ini adalah seperti engkau Musa. Jadi Nabi seperti Musa ni, Nabi Muhammad lah kalau nak banding dengan Nabi Isa. Sebab Musa Nabi, Nabi Muhammad pun Nabi. Isa bukan Nabi kalau mengikut Kristian. Dia anggap tu Tuhan. Musa ada mak ada ayah. Nabi Muhammad ada mak ada ayah. Isa ada mak tak ada ayah. Musa menikah berkahwin ada anak. Nabi Muhammad SAW berkahwin dan ada putera-puteri. Isa tak pernah kahwin. Jadi ni beberapa benda yang kita buat kajian berdasarkan kajian-kajian scholars kita terdahulu. Tentang apa dia? Tentang memang ni Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan orang Kristian cenderung faham
benda yang bersalahan dengan apa yang disebut dalam kitab mereka itu sendiri. Saya nak tengok soalan Kak Norehan kita tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita baru nak faham tentang Kristian ni, bagaimana cara dakwah yang hikmah mendekati kawan Kristian saya? Terima kasih Kak Norehan. Pada saya, kita nak dekat dakwah orang Kristian ni, kita boleh bertanya tentang ketuhanan Nabi Isa tu. Mana betul ke Nabi Isa ni Tuhan? Kami nak tahu sungguh sana. Dia Tuhan ke? Dia anak Tuhan ke? Dan dia nak tanya betul-betul kalau anak Tuhan, macam mana Tuhan boleh dapat anak? Sebab kalau dia kata dia lahir tanpa ayah. Kalau lahir tanpa ayah, dah Adam kan tak ada mak, tak ada ayah. Macam mana kita nak letak Adam tu? Dan saya kira benda-benda gini, dia banyak kita kena orang kata berinteraksi dengan dalil akli dulu, dalil akal kat Norehan ya. Sebab akal ni orang boleh analyse, boleh kaji, boleh renung, boleh fikir. Sebab kalau kita guna dalil-dalil dalam Bible, takut dia kata interpretasi awak tak sama dengan apa yang kami faham. Jadi buatlah seolah-olah kita nak tanya, nak kenal. Kristian ni sebenarnya macam mana ya? Betul ke dia percaya Isa tu Tuhan? Sebab kami pun percaya Isa ni, tapi dia hanya Nabi dalam agama kami. Dan kalau dia Tuhan, betul ke orang kata dia disalib? Kalau salib takkanlah Tuhan mati atas yang salib. Ni saya tanya kata, bukan saya nak blame apa, nak tahu. Kena buat gitu. Supaya dia rasa betul juga. Ataupun paling tidak poin kita tu dia akan terfikir. Dia benda batil ni Kak Norehan, Allah Ta'ala akan campak rasa tidak tenteram dalam hati. Benda batil. Berbanding benda yang betul, Allah campak rasa tenang dalam hati. Itu bezanya batil dengan yang hak. Batil dengan yang hak. Jadi saya kira saya jawab ringkas tu Kak Norehan ya. Banyakkan kita berbincang, membawa mereka berbincang untuk menggunakan fikiran, berfikir. Sebab pengalaman saya bila kita guna dalil-dalil dalam Bible, mereka kata cara awak faham salah, bukan begitu. Okeylah. Jadi kita pun tak ada autoriti nak kata kita betul sebab dia kata awak pun Islam, macam mana awak nak faham lebih pada kami? Macam kami, kalau kami kata lebih faham Quran daripada awak, tentu awak tak setuju. Okeylah, kalau gitu kita setuju dulu dengan dia. Cuma kita nak kata apa dia tadi? Gitulah tanya. Apa beza kita dua ni kan? Kalau dia kata Nabi Isa Tuhan, Trinity. Nah, keduanya pula original sin. Tadi tentang ketuhanan Nabi Isa ya. Kedua, saya juga cadangkan kita bercakap elok-elok dengan dia tentang original sin ni apa maksud. Dia akan cerita dosa yang Nabi Adam buat. So kalau dosa tu Nabi Adam buat, takkanlah Allah tak ampun sebab kesalahan Adam ni hanya makan sebiji buah aja. Takkanlah sampai nak kena bunuh Nabi Isa atas tiang salib sebagai nak tebus dosa itu. Jadi memadai padan ke sebiji buah dengan hukuman kena bunuh. Seolah-olah benda gitu Kak Norehan kita berinteraksi dengan dia. Saya lebih setuju dengan cara kita berbincang untuk dia berfikir berbanding kita guna dalil-dalil lah. Gitu Kak Norehan lah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Saya baca di bawah itu. Di dalam hal ini Allah telah menggambarkan kepada Muslim tentang sikap sesetengah mereka yang masih ingin mempertahankan akidah mereka yang bercanggah dengan apa yang telah diajar oleh Jesus sendiri. Macam Jesus tak kata dia ni Tuhan, tapi mereka percaya Tuhan. Jesus tak kata I'm a God or worship me, sembahlah aku ataupun aku Tuhan. Mereka kata Jesus suruh sembah dia. Jadi mereka ingin mempertahankan akidah mereka yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi Isa. Serta menyeru umat Islam agar terus berdakwah pada golongan ahli kitab ini. Firman Allah, tengok Allah Ta'ala sebut pada kita, tanggungjawab pada kita berdakwah pada mereka ni. Apa ayatnya? Ayatnya ialah Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah keimanan mereka itu lebih baik. Bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, betul, minhumul mu'minun, ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka adalah cedera. Perhatikan betapa benarnya Al-Quran dalam menyatakan sifat mereka ini terhadap Islam, dan kita sebagai Muslim wajib menyampaikan dakwah ini kepada seluruh umat Nabi SAW agar terus berakidah dengan akidah yang sebenar. Dan yakinlah, Allah akan membantu kita yang membantu agamanya. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum in tansurullaha wa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Amin ya Allah. Sampai ayat muka surat 50 surah Muhammad, ya, ayat ke-7. Penutupnya, bagi mereka yang memerhatikan dalil-dalil ini dengan hati yang ikhlas dalam mencari kebenaran, maka sudah pasti mereka akan memilih Islam sebagai jalan keselamatan yang hakiki. Namun bagi mereka yang tertutup pintu hatinya dari kebenaran, maka mereka tetap mempertahankan akidah mereka walaupun telah datang cahaya kebenaran melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tamat kita satu buku kecil tu yang terhimpun padanya dialog benar antara saya dengan pemuka Kristian di negeri saya Terengganu sekitar 18 tahun yang sudah. 18 tahun yang sudah, yang mana kita bincang dalam tu antaranya tentang adakah Nabi Isa ni Tuhan? Adakah Nabi Isa juga anak Tuhan? Adakah original sin dosa warisan itu telah ditebus oleh sebab Nabi Isa mati atas tiang salib? Kalau dia mati atas tiang salib untuk tebus kesalahan Adam makan hanya sebiji buah saja pun memadai padan ke siapa kena bunuh atas tiang salib untuk ampunkan dosa Adam yang salah tu. Ini semua sekali benda yang telah kita buat kesimpulan seni berdakwah kepada mereka melalui penghujahan dan logik-logik akal. Jadi saya nak tanya tu, kalau ada soalan silalah, atau nak tulis di bawah tu pun tak apa. Dia yang tulis tu. Kak Norehan. Dia betul kan? Ustaz, Ya saya. Ustaz, kan bila Ustaz jumpa yang paderi Melayu tu berhujah dengan mereka, apa pula dia punya hujah yang dia nak pertahankan kata Nabi Isa tu anak Tuhan? Ya. Antaranya hujah mereka ni dia kata anak Tuhan seperti yang tadilah Kak Yati. Dia kata dia lahir tanpa ayah sehingga nisbahnya Isa bin Maryam. Maka saya jawab, kalau semata tak ada ayah, kan dalam Bible tak ada sebut lagi nabi-nabi yang tak ada ayah. Adam tak ada mak, tak ada ayah. Melkisedek dalam Ibrani, dalam Hebrew chapter 7 pun sebut Melkisedek tak ada mak, tak ada ayah, tak ada awal, tak ada akhir, tak ada zahir, tak ada batin. Takkanlah dia tak disembah Tuhan, kerana lebih jauh dia lebih berbanding Nabi Isa. Jadi kebanyakan hujah mereka ni rapuh dan dapat ditolak dengan Bible mereka sendiri pun. Seperti kalau dia kata tak nak anggap Tuhan apa, dia boleh hidupkan orang mati, dia hidupkan Lazarus. Ya, dalam John ada sebut tu. Ya, dalam John. Ayat paling pendek dalam Bible dalam John lah. Jesus wept. 2 patah dia. Jesus menangis. Menangis sebab apa? Kawan baik dia Lazarus mati. Di situlah peristiwa Nabi Isa hidupkan Lazarus. Tapi kalau semata-mata dia hidupkan orang mati tu nak kata dia Tuhan, ramai lagi dalam Bible tu sendiri cerita orang lain hidup juga orang mati. Antaranya Nabi Elias.
dan Nabi Eliasa. Jadi kenapa tak angkat dia Tuhan? Jadi kebanyakannya Kak Eti, mereka akan berhujah ketuhanan Isa ni kerana mukjizat miracle yang dia buat seperti menghidupkan orang mati, dan juga kerana kiasan-kiasan bahasa Yahudi yang dipaham secara literal saja. Anak Tuhan, maka dia anak Tuhan. Sedangkan tempat lain pun sebut anak Tuhan banyak lagi. Efraim anakku, bahkan anak sulungku. Tempat lain disebut lagi Israel anakku, bahkan anak sulungku. Jadi anak yang disebut anak sulung dengan jelas ni tak pula mereka terima sebagai. Jadi saya katakan tu antara benda yang menyebabkan mereka yakin Tuhan, kerana kefahaman secara literal sahaja nas itu. Kedua, mukjizat miracle yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu. Itu dia Kak Tia. Okey, terima kasih Ustaz. Sama, saya nak tengok ada tak lagi soalan tu, ada satu lagi tu. Ustaz berhenti muka surat berapa Ustaz? Oh, berhenti. Habis dah. Apa tu? Xiaomi, habis dah Mi. Kita habis muka surat 51. Nanti kita akan masuk tajuk baru dah tu, kalimah Allah. Akan datang insya-Allah. Jadi kalau tak ada soalan, apakah boleh saya berhenti di sini? Saya masih berada di Sabah, program di sini tuan-tuan ya. Tolong doalah kami di sini, insya-Allah selamat berkat. Saya ucapkan terima kasih pada Thaqafah Center, Ustaz Wali, rakan-rakan di Thaqafah Center kita, dan ibu bapa muslimat, ampun maaf kekurangan saya dalam kuliah. Panjang umur, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.